Okay, so dah start. Alright, so untuk kalau definition of mutation, so awak kena cerita yang inilah permanent change. Okay, so perubahan yang permanent in the amount, arrangement and structure of the DNA. Okay, so itu maksud mutation lah so akan menyebabkan perubahan dari segi genotype dan juga phenotype. Right. Uh, Syazrin Ali, silent kan? Okay. Lepas tu, so akan menyebabkan perubahan genotype dan juga phenotype of individu itu. Alright, so bila ada perubahan ini akan adalah genetic diversity-nya. Okay, dan mutation ini boleh di-inherit ataupun boleh dipaskan kepada generasi yang seterusnya lah. Okay, so mutation ni ada dua jenis, spontaneous dengan induced. So secara generalnya spontaneous tu berlaku secara spontan lah. We don't know. We cannot predict apa yang akan berlaku lah, apa mutation yang akan berlaku. So dia spontaneous. Kalau induced tu is because of human punya lah interruption ataupun exposure of mutagens. Okay, so induced tu kita yang letakkan mutagens itu. Right? So kita yang nak benda tu rosak, kita yang nak DNA tu rosak, contohlah. Okay, so untuk yang ini penerangannya tak nak pergi dah. So you dah pergi kan through tutorial kuliah semua, so no need lah. So mutagen pula, so tadi saya kata induce tadi disebabkan oleh mutagen. So mutagen tu adalah physical dan juga chemical agent yang that interacts with DNA and causes the mutation. So inilah penyebab pada mutasi itu. Okay, kerosakan pada kita punya DNA. Okay. Sekejap. Okay. So mutagen sampai ni. Mutagen adalah mutation agents. Okay. So dia akan menyebabkan beberapa mutation, iaitu contoh cancer. Okay. So disebabkan oleh carcinogens. So contoh-contoh mutagens ini, so ni you memang kena ingat lah. Okay. So kena ingat beberapa contoh physical dengan chemical mutagens. Right. So untuk mutation juga ada dua kelas ataupun type, gene mutation dengan chromosomal mutation. So kalau gene mutation tu melibatkan base, gene dia. Okay, base tu huruf-huruf dia lah. So perubahan pada huruf-huruf dalam DNA kita tu, yang A, T, C, G tu. Okay, kalau kromosomal ni adalah pada kromosom segmen tu sendiri. Okay, so kalau kita dah belajar kromosom tu kan contoh macam untuk butterfly ni kan. So kita mungkin ada pemotongan kat situ ataupun duplication ke. So berlaku pada kromosomal. Okay, larger changes in chromosome. So kalau saya tanya awak antara dua ni yang mana yang most critical, adalah kromosomal lah, sebab kromosomal ni satu segmen DNA ataupun kromosom ni banyak huruf yang terlibat. Jadi ini lebih critical lah dia punya mutation dia. Okay. So untuk mutation, ni gene mutation ada 3, substitution, insertion dengan deletion. Okay. Alright, so siapa yang baru masuk perjalanan untuk Biomaster ni, setiap chapter akan ada recording. So nanti penerangan secara kuliah sikit lah proses-proses dia. Lepas tu kita akan bincang soalan tau. Okay. So sambung balik. So untuk gene mutation, substitution, insertion dengan deletion. Okay. So gene mutation tu maksud selalu dia akan tanya lah apa maksud gene mutation, adalah perubahan pada base sequence, okay, of DNA molecule. Right. Dan perubahan tu kita panggil point mutation. Dekat situ, dekat titik tu adalah point mutation. Okay, so disebabkan oleh point mutation ni akan menyebabkan change in amino acid sequences. So kesan daripada point tu, ubah satu huruf pun akan menyebabkan amino acid tu berubah. Okay. Sebab tu DNA kita ni sangat macam berharga lah. Perubahan satu pun akan menyebabkan kesan dia pada kita punya dalam badan kita tu lah. So gene mutation ada ni, dah cakap tadi tu ada 3. So substitution is the replacement of one or more nucleotide with another nucleotide, DNA lah. So base insertion pun sama juga, addition of one or more nucleotides. And base deletion, removal pula of one or more nucleotides in a DNA sequence. Okay. So base substitution ada 3 jenis. So kita tahu substitution tu adalah substitute, penggantian. Okay. So kita menggantikan tu, bila penggantian berlaku akan mungkin, maybe these 3 situation can occur: missense, silent and also nonsense. Okay. So secara general tu, briefly I want to explain what is missense. So I don't want to read the notes here. We'll just go to the diagram here lah. So untuk yang ini, you can see the DNA will undergo the transcription process.
Okay. Lepas tu akan hasilkan mRNA kan. So macam biasa. And then the mRNA will undergo translation and will produce the amino acid sequence. So as normal lah, biasa. That is normal. So when substitution have occurred, bila ada mutagen, ada yang mutation agent tadi tu kan. So akan ada penggantian di sinilah, which supposedly is C is replaced with T. So yang akan terefeknya samalah. mRNA pun akan terefek, amino acid pun akan terefek juga. So this is missense. So missense tu bila dia baca balik, dia tersalah baca. Sepatutnya glycine jadi serin. Tu missense tu maksudnya salah baca. Okay. So kalau missense, ni contoh penyakit yang missense lah. So ni popular jugalah. Every time dia akan tanya tu je. So yang missense ada satu penyakit iaitu sickle cell anemia. So sickle cell anemia ni awak kena hafal lah, sebab point ni kadang tu dia akan suruh awak explain apa sequence perubahan pada DNA, apa sequence perubahan pada mRNA, dan apa sequence perubahan pada amino acid. Okay, so the DNA you have to hafal what becomes what. T is replaced with A. And then in mRNA, A is replaced with U. So itu dah banyak point dah kat situ. Okay. And then point yang ketiga, the amino acid produced from glutamic acid becomes valine. So that you have 3 points already. Glutamate is replaced with adenine. Ni lah. So hafal lah gambar ni ya, dia punya huruf apa ganti dengan huruf apa. Untuk DNA dalam mRNA dan juga amino acid apa ganti dengan apa. Okay, glutamate jadi valine. Okay. So ini dia gambaran lah. Yang ni normal punya hemoglobin. Yang ini adalah sickle cell dia. Okay. So dia akan efek pada hemoglobin S. Okay. More kepada HBS. Nampak HBS ni akan jadi stiff and clogged in primary capillary. Sebab kalau yang hemoglobin biasa, dia kan fleksibel, dia can go through small blood vessels tu kan. Tapi when this sickle cell anemia occurs, ada berlakunya mutation tu pada DNA kita tu, akan menyebabkan kita punya darah tu akan jadi kejung. Stiff tu macam kejung lah, dia keras. So tak boleh nak lalu dekat saluran-saluran darah yang sangat halus itu. So bila tak boleh nak lalu, dia akan sumbatkan. So dia akan memutuskanlah penghantaran oksigen. Okay. So that patient will suffer from anemia. Okay. Right. So that is the one penyakit lah untuk missense. Sickle cell anemia. And the next type of substitution is silent mutation. So as you can see in the diagram, kalau yang ini adalah the normal, the wild type is the normal one. Yang ini adalah bila berlakunya substitution. So when what letter? C is replaced with U. Okay. So bila dia ganti, kita tengok bacaan dia sama je. Dengan ini sama je. So we can just silent that mutation. Sebab tu nama dia silent mutation. Okay. So perubahan tu kita boleh abaikan. Macam tu. Silent mutation. Okay. So when the nucleotide replaces with another nucleotide, causes a change in codon, okay, but the new codon codes for the same amino acid. Sama juga, glycine dengan glycine juga. Walaupun huruf-huruf tu dah berubah. Okay, so no effect lah, no effect. So it's called silent mutation. Senang je. Untuk silent ni saya rasa okey lagi sikit. Senang. Okay, so yang the third one is nonsense, di mana ada penggantian. Okay, so sepatutnya AUG sama. AUG, okay, sama. And then the next codon is AAG. Supposedly AAG lah, but then digantilah U ni instead of A. So jadi UAG. So ingat balik, when UAG is read in mRNA sequence, that is stop codon. So stop terus. So terus akan produce a shorter polypeptide. So sebab tu nama dia nonsense. Tak boleh baca. Kalau missense, miss tu tersalah baca. Macam itulah. Okay. So nonsense mutation akan jadi lebih pendek lah. Yang ni panjang amino acid dia. Yang ni jadi pendek je. So sebab dia terminated prematurely. Kalau macam prematurely tu maksudnya apa? Prematurely tu maksudnya awal lah. Macam premature baby kan dia awal keluar. Sama juga ni lah. Awal dia dah habis baca dah. Macam tu. Okay. So next untuk base insertion. So settle pasal substitution. We go to the base insertion. Base insertion ni mana?
So masukkan dalam kodon-kodon tu satu ataupun lebih huruf. Okay. So bila ada kemasukan tu, when one or more nucleotides are added, so it will cause the reading frame ataupun the codon. Okay, codon tau, yang reading frame ni kita boleh slashkan dengan codon. Mestilah awak pernah dengar kan, codon. So codon tu akan berubah. Okay, so dia akan shifted. It will become shifted or move. Okay, so this may cause frame shift mutation. So because of this codon shifted ataupun move, that will cause the frame shift mutation. So all the amino acid sequence at and after the point of mutation of insertion tu akan berubah. Okay, so ni agak bahaya lah sebab bila dia masukkan huruf tu, semua sampai yang dia masuk, daripada yang dia masuk tu sampai ke belakang semua akan berubah amino acid dia. Memang lain betul lah dia punya polypeptide chain dia tu. Okay, right. So base deletion pun sama juga. So when one or more nucleotide are removed, tadi are added, yang ini are removed. Okay, so it will cause frame shift mutation. So sama juga, all the amino acid sequence at and after the point of deletion are changed. Okay, so as you can see here, ini semua amino acid yang sepatutnya terhasil. Tapi bila berlakunya satu deletion, so ada deletion kat sini, so semua belakang ni akan lain. So bahayalah. Okay, so itu dikatakan sebagai frame shift mutation. Okay, so frame shift mutation ni ingat tahu, dia adalah the shifting of the codon, shifting of the reading frame. Tapi the frame shift mutation will not occur in multiple of trees. Kalau huruf tu dimasukkan dalam 3 gandaan 3, 6, 9, dimasukkan dalam DNA kita tu dalam gandaan 3, tak akan berlaku frame shift mutation. Sebab yang akan sebab dia akan tambah aja satu. Contohlah kita tambah kat sini kan. Kita tambah another CAT kat tengah-tengah sini. So belakang ni tetap semua cat. Okay, yang belakang, yang tengah-tengah ni tambahlah CAT lagi. Nampak ada 3 huruf kat situ. So penambahan tu frame shift will not occur. Frame shift will not occur in multiple of trees. Okay. Okay, so another penyakit, so setakat ni dah ada penyakit kan. Apa tadi tu? Sickle cell anemia, dan ini adalah thalassemia. So sickle cell anemia tadi missense substitution, yang ini adalah thalassemia deletion. Okay, so deletion untuk base deletion tadi tu lah. So apa yang berlaku kat situ? The base is deleted. So dekat alpha or beta chains of hemoglobin. Okay. So tu je lah. So untuk thalassemia itu contoh untuk penyakit deletion. So next adalah chromosomal mutation. Dia adalah refer kepada perubahan dari struktur dan juga bilangan kromosom. Tadi kalau gene mutation tu huruf-huruf DNA tu. Tapi kalau yang ini bentuk dan juga bilangan kromosom tu berubah. Okay. So there's 2 types of mutation. Aberration dari segi struktur kromosom, dan number alteration bilangan nombor tu. Okay, bilangan number of kromosom. Okay, so ini adalah the mutation, the pembahagian dia, gene mutation, base substitution, base insertion, base deletion. Okay, so kita akan pergi yang ni dululah. Ini dah, base substitution ni dah kan. Ini ni, yang ini. So now is this one chromosomal aberration. Deletion, duplication, inversion dengan translocation. Okay. So untuk translocation occurs when a segment from a chromosome breaks off and reattach to a non-homologous chromosome. Okay. So maksudnya translocation ni, maksud bahasa Melayunya adalah pindah lah. Pindah. Okay. So dia akan patah, breaks off and reattach to a non-homologous chromosome. Okay, so translocation can be reciprocal or non-reciprocal. So changes in position of the genes involved, no changes in genotype, but may change in the phenotype and reduction in fertility. In reduction in fertility maksudnya dia akan jadi lebih macam sterile lah. Tak dapat nak hasilkan gamit. Macam tu. Kurang kemampuan untuk hasilkan gamit. Okay, so antara penyakit yang disebabkan oleh translocation ini adalah chronic myelogenous leukemia.
Okay, chronic myelogenous leukemia, CML. Okay. So they slowly progressing malignancy, cancer of blood and bone marrow. Okay. So apa penerangan untuk yang ini? Ini berlaku pada kromosom 9 and kromosom 22. Kromosom set 9 dengan set 22. So point kedua, ini kamu ambil point yang inilah. When a piece of chromosome 9 switches place, okay, ataupun breaks off, so dia akan breaks off and reattach to the and reattach and switch. Okay, switch place with a piece of chromosome 22. Macam itulah. Okay. Okay. So kiranya untuk translocation yang CML ni, dia translocation berlaku antara kromosom 9 dengan 22. Dia akan patah segmen 9 dengan patah segmen 22 tu, dan dia akan switch dan rejoin balik, reattach balik. So kalau tengok dalam gambar ni macam ni lah. So ini kromosom 9, ini kromosom 22. So ini akan breaks off, ini pun breaks off, this one. So dia akan tukar. Okay. Right. So ada juga yang berlaku. Nampak ni. So yang sama ni. This one also switch. So yang ni biru akan pergi ke sini, jadi warna biru here. Putih ni akan jadi pergi ke sini, jadi warna putih there. Okay. So translocation ni ada dua jenis. Reciprocal dengan non-reciprocal. So reciprocal ni apa? Reciprocal ni dalam bahasa Melayunya maksudnya sistem butter. Kita tukar. Macam ni lah. Merah tukar dengan warna hijau ni. Dua-dua tukar-tukar. Tapi kalau non-reciprocal, cuba tengok beza dia. Seorang sahaja yang tukar. So yang ini A, B, C, D, E, F. Okay. Yang B, C ni akan bagi kepada G, H, I, J, K, L, M ni. Yang G, H, I, J, K, L, M ni tak akan bagi segmen dia. So non-reciprocal. Tak tukar. So nak senang ingat, awak ingat je lah. Reciprocal ni maksudnya tukar. Kalau non ni tak tukar lah. Maksudnya sebelah pihak je bagi. Okay, one way transfer. Okay. So deletion pula untuk kromosom lah tadi yang kita belajar tu base. So base, ingat balik. Base apa penyakit dia? Thalassemia. Kan thalassemia. Kalau substitution tadi penyakitnya sickle cell anemia. Okay, so kalau deletion untuk kromosomal pula, segment lah, loss of chromosome segment containing one or more genes. Okay. So loss of critical genes is lethal. Memanglah sebab dalam satu segmen tu ada banyak gene, ada banyak huruf. Jadi kalau hilang satu tu memang akan ni lah. Sekejap. Kelas. Okay, so sama balik. It's lethal lah. Okay, so dia akan bila yang gene D ni buang, dia akan kehilangan banyak gene kat situ. Okay. Right. So kalau kita dah terbuang kat kawasan itu, dan kromosom ini, kamu tahu setiap kromosom ada homologusnya, ada pasangannya. Jadi bila dia nak berhomologus untuk meiosis 1, okay, meiosis 1 kan, okay, so dia nak homologus, dia akan jadi macam ni. Dia terpaksa jadi macam ini. So yang ini deleted kromosom dah jadi yang pendek, yang normal kromosom tu yang normal sequence lah. Okay, so bila deleted, bila dia nak synapsis, okay, dia nak berhomologus, so yang normal ni kena buat loop. Sebab yang D ni kena sama aras dengan D, yang G ni kena sama aras dengan G, yang H ni kena sama aras dengan H, yang E dengan F ni dah tak ada, dah dibuang tadi. Sebab tu dia ada loop dia. Okay, so this is why lah. Sebab ada soalan ni, kita akan tengok soalan contoh, dia akan bagi gambaran, so awak kena tentukan ini jenis apa mutation dia. Okay, right. So contoh untuk deletion penyakit lah, penyakit yang disebabkan oleh deletion kromosomal ni adalah Cry-Ducat ni lah, Cry-Ducat syndrome. Cry-du-Chat ke tak kisahlah awak sebut macam mana, ini Cry-Ducat ni. Okay, so due to the loss of small part of the short arm of chromosome 5. So kita tahu ada banyak set dalam kita punya karyotype. So kromosom set nombor 5 tu akan
terhilang certain part atau small segment of the chromosome akan patah, okay, akan hilang. Dan dia panggil sebagai partial monosomy. Dia bukan semua ni. Kalau semua dekat kromosom Z, that is monosomy lah. Kalau partial maksudnya dia macam satu setengah. Okay. So partial monosomy. So tu sajalah. And you have to remember lah the features of the cridocat individual. So itu awak kena ingat jugalah sebab kadang tu memang dia akan tanya juga. Right. Okay, so next is inversion, di mana the segment of the chromosome akan breaks off and then at 2 points, okay, points yang ini, 2 points, and the segment is flipped around 180 degrees and reattached again to the original chromosome. So tak ada gene yang hilang, semua ada, cuma dia akan di-flip lah. So bila dibaca tu akan macam lain sikit lah, tapi gene semua ada lagi. Okay, so the position of the sequence are reversed. So no change in genotype but phenotype may change. Phenotype dia mungkin berubah sebab dia punya susunan gene tu pun kan dah berubah juga. Okay, so gene expression can be influenced by its location among the neighboring genes. Okay. So kalau berlakunya inversion ini akan kena ada juga loopnya. They must have loop also. When the chromosome want to enter the meiosis. So bila meiosis 1 kan dia kena ada synapsis process, ada homologusnya. So when synapsis occur, kena undergo loop ni Okay, ni during meiosis. So yang inverted tu yang terbalik. Okay, yang terbalik tu dia kena undergo, yang terbalik. Yang normal tu, this is the normal chromosome, ni normal. Okay, this is the inverted one. Okay, so kalau kita tengok yang inverted tu dia macam buat macam ni je, benjol macam tu. Kalau yang normal tu dia kena buat loop macam ni. Macam tu. Sebab dia kena sama level hurufnya tu. Kalau dia tak buat loop, dia tak akan sama huruf A dengan A sama, B dengan B sama. Tapi E tu akan jadi dengan C. Macam ni. D akan jadi dengan D, okey samalah. E sama jadi dengan C. Tak nak macam tu. Sebab kita nak C dengan C. E dengan E. Okay, so dia kena buat loop. Okay, so kalau awak nampak dalam gambar dalam exam, kalau keluar, this is the inversion loop. Inversion punya mutation lah. Okay, so next is duplication. So untuk inversion tak ada penyakitnya. So duplication adalah dia double je lah, dia duplicate. Okay, so dia duplicate, maksudnya a certain segment tu of the chromosome is duplicated, is repeated one or more times. Okay, so ada additional genes exist. Okay, so dia extra pula. Kalau yang deletion dia buang, dia jadi kurang. Okay, kalau yang ni dia tambah lagi. Okay, so if a segment of chromosome breaks and reattach as an extra segment to a sister or non-sister chromatid, it produce duplication. Macam ni lah, maksudnya dia breaks, lepas tu dia duplicate, dia cantum pada kromosom yang sama juga. So that is duplication. Okay. Okay, so next ni gambaran lah, gambaran beza antara yang deletion loop dengan duplication loop. Ni duplication loop je, deletion yang tadi tu lah, deletion yang tadi tu. Okay, so kalau duplication, duplicated ni yang rosak punya DNA, kromosom, yang ni normal. So normal tu akan biasa je, yang duplicated yang akan buat loop. Okay, so awak ingat ni kejap, duplicated ni yang buat loop, duplicated buat loop. Cuba tengok yang deletion jap. Patah balik jap. Siapa yang buat loop? Normal kromosom yang buat loop. So dia macam ada terbalik sikit tau. So nanti ada dalam soalan contoh tu saya akan tunjuk juga. If you are able to stay, tengok So normal yang buat loop. Okay, so kalau duplication yang buat loop. Normal tak buat loop. Ni, normal tak buat loop. Okay, right, so settle for yang chromosomal aberration. Dah. Tu je. Lepas tu chromosomal number alteration pula. Okay, so number alteration ni agak macam banyak sikit lah proses dia. Yang lain okay je. Yang awal-awal ni semua simple saya rasa. Next is pasal yang ni lah, number alteration ini melibatkan perubahan dari segi nombor kromosom dalam satu individu itu. Okay. During meiosis berlakunya, kadang meiosis 1 ataupun meiosis 2, bergantunglah
So dia large scale chromosomal alteration in human. Okay. Aneuploidy ada dua types. Okay, ada dua types aneuploidy dengan polyploidy. Okay. So aneuploidy. So ingat balik apa yang dah belajar. Aneuploidy itu adalah abnormal condition bila one or more chromosome is added or missing from the complete set of normal chromosome number in a diploid cell. Okay, panjang-panjang ayat ni kan sebenarnya maksud dia aneuploidy itu adalah bila individu yang normal, okay, tapi disebabkan oleh berlakunya mutation tu akan ada yang kurang satu, contoh minus one kromosom, ataupun normal individu tambah satu, ataupun tambah dua, kurang dua. So dia maksudnya dia kromosom tu dia kurang satu, kurang dua, tambah satu, tambah dua, macam tu sahaja. Okay, so nanti awak bandingkan dengan yang polyploidy. So ingat balik, cuba try ingat balik, kita revise balik. So kalau yang normal macam ni, contoh macam ni lah. So kalau yang ni 2n plus 1 dapatlah extra 1 jadi 5. 4 tambah 1, 5. Okay, kalau yang ni pula sama juga. Okay, 5. Yang ni 2n minus 1 dapat 3 sebab 4 tolak 1, 3. Okay, sama juga 3. Okay, so alteration of number chromosome ni samalah aneuploidy dengan polyploidy. Okay, so yang ni yang kita yang sebut-sebut tadi tu, yang tambah 1, tambah 2 tu semua adalah aneuploidy. Okay, so due to non-digestion during meiosis can occur in animals or in plants. Dua-dua kemungkinan boleh berlaku. Alright, so trisomy ni contoh-contoh lah, masuk trisomy, tetrasomy, okay. Monosomy sebab dia kurang, maksudnya tinggal satu je kromosom dia. Ni nullisomy ni maksudnya kosong, null, kosong. Okay, so we go yang ni dulu. Semua itu disebabkan oleh non-disjunction. Tak boleh terpisah. Maksudnya dia punya kromosom tu, this chromosome fail to separate during meiosis. During meiosis 1 ke meiosis 2 ke, then move to opposite pole. Fail to separate and move to opposite pole. So dia gagal nak separate, jadinya berlakulah non-disjunction ini. So situasi ini boleh berlaku sama ada dekat anaphase 1 ataupun anaphase 2. Dekat meiosis 1 ataupun meiosis 2 lah. Specifically dekat anaphase. Anaphase 1 ataupun anaphase 2. Okay. So homologous chromosome or sister chromatic migrate to the same pole of the cell. Bila berlakunya non-disjunction ni, satu kromosom tu akan bergerak ke yang bulatan, kalau ingatlah bulatan-bulatan kita lukis tu kan. So dia akan bergerak ke satu bulatan yang sama. So kena ada extra. Okay, migrate to the same pole. So akan produce gamete with extra chromosome. Okay, and another one yang kosong. Okay, sekejap. Okay, so situasi ini, contohlah, sekejap saya lukis. Contohlah yang ini ada XX. Kromosom tau ni, contoh. Kromosom pada set ke-21, contoh 21 So bila non-disjunction berlaku pada anaphase 1, so patutnya macam ni kan, ni kromosom butterfly tau, malah nak lukis yang kromosom tu, macam ni lah saya lukis X So tapi bila berlakunya non-disjunction, akan kedua-duanya akan di sini. Macam tu. Okay, so maksudnya dia kedua-duanya akan ke satu bahagian. Yang ni akan jadi kosong sahaja. Macam tu. Okay, alright. So, sekejap. Salah ni. Macam ni. X macam tu. Okay. So, itu kalau meiosis 1. Kalau meiosis 2 pun ada kemungkinan juga. Right? So, kemungkinan juga dia akan jadi extra. Okay, so aneuploidy ni kan tadi cakap boleh berlaku dekat animal dan juga plant. Okay. So, untuk kalau dia berlaku dekat animal, contoh dia boleh berlaku dekat autosomal chromosome dan juga sex chromosome. Kalau autosomal chromosome, ada dua penyakit yang awak kena ingat. Okay, yang biasalah. So, trisomy 1 dengan monosomy 21. Kalau yang berlaku dalam sex chromosome, ada dua penyakit yang awak kena ingat. Okay, iaitu Turner syndrome dan juga Klinefelter syndrome. Ni yang biasalah. Okay, so we go tengok balik. Okay, so autosomal untuk ataupun Down syndrome punya. So autosomal tu maksudnya semua kromosom daripada set 1 hingga ke set 22. Okay, set yang ke-22. Maksudnya kromosom yang autosom. Okay, kalau yang sex kromosom, tu yang set ke-23.
yang menentukan kita XY ke XX. Macam tu. Okay. So yang ini berlaku pada kromosom 1 hingga 22. Dia ada extra, okay, extra 2n+1 ada 47 sebab kalau normal individu dia ada 46 kromosom. Okay, kalau 47 tu dah kira extra 1 lah. Right. So kenapa ada extra 1? Sebab dia fail to separate. Kromosom 21 fail to separate during anaphase 1. Okay. So dia akan producekan abnormal gamete with extra chromosome 21 dan bila dia fertilize dengan abnormal ovum, zygote having 3 chromosome 21 okay, akan produce. So kita tengok gambaran ini. So ini adalah set yang ke-21. Meiosis 1 dia non-disjunction menyebabkan satu yang kosong, satu yang ada extra. So bila dia buat meiosis 2 normal, tak ada non-disjunction, akan dapat macam inilah. Okay, pembahagian dia. So this is an abnormal punya, okay, an abnormal punya gamete. Dan bila dia fertilize with a normal gamete, okay, yang sepatutnya dapat satu je dalam bulatan ni, satu je. Tapi dia ada extra. So akan dapatlah individu ataupun zygote yang ada extra kromosom. Yang normal sepatutnya 2 sahaja kromosom dalamnya. Okay. Sebab kamu kena ingat setiap satu kromosom set tu, yang set 1, set 2, set 3, itu semua ada 2 sahaja kromosom. Tapi dalam ini, set yang ke-21 ni ada 3. Tu yang rosaknya tu. Okay. Alright. So inilah dia gambaran macam mana proses donation pada meiosis 1 dengan meiosis 2. So ini meiosis 1 ni, dua yang ini pergi ke tepi. Yang atas ni tak semestinya akan ke tepi juga tau. Okay, so dia bergantung lah pada situasi tu, pada penyakit tu. Okay, so kalau yang atas ni biasa je, dia akan separate. Dia separate. Okay, yang bawah ni, dia akan mengganda pergi ke satu arah, satu pole. Okay, so akan dapat macam ni. Dia akan undergo meiosis 1 macam biasa. Okay, meiosis 2 macam biasa. So dapatlah extra. Ni dapat less kromosom. Okay. Yang itu pada meiosis 1. Kalau non-disjunctionnya occur in meiosis 2, sama juga awak akan dapat ada extra kromosom, ada less kromosom dan ada yang normal. So kalau soalan tu minta awak lukis gambar non-disjunction that can produce three types of offsprings. Yang normal, ada yang Down syndrome dan ada yang monosomy. So kamu kena ambil yang inilah. Gambar yang non-disjunctionnya pada meiosis 2. Kalau awak lukis gambar non-disjunction pada meiosis 1, dia takkan dapat anak yang normal. Okay. So, satulah kadang-kadang tu kan, ada yang adik-beradiknya tu normal. Ada adik-beradik je kena Down syndrome. So, sebab non-disjunctionnya berlaku pada meiosis 2. Okay. Okay. So ini contohlah gambar sama juga. So dia divide. So ni meiosis 1 dia normal. Meiosis 2-nya non-disjunction. So ada yang kosong, ada yang dua-dua ke satu bulatan ini. So bila dia di-fertilize oleh satu normal gamete yang membawa satu kromosom sahaja. Okay, untuk kromosom set 21 tau. Bukannya satu je. Okay. So yang ni set ke-21. Okay. So set ke-21 ni akan jadi ada 3 kromosomnya. Okay, so dia akan jadi extra. Right. Monosomy pula. So settle lah pasal tu. Dah remember tau. Dah banyak dah penyakit kita dah belajar. Thalassemia lah, sickle cell lah. Pasal apa lagi? Cry-do-cat tu. So ingat dia punya facial features of the individu yang ada thalassemia, yang ada sickle cell, yang ada cry-do-cat tu. Ingat dia punya features. Okay, characteristics. Sama juga macam Down syndrome ni lah. Okay, ada je. So you have to remember that one. Okay. So untuk next penyakit adalah ataupun abnormality adalah monosomy. So monosomy ni adalah kehilangan ataupun kekurangan kromosom pada kromosom 21. Okay. So dia punya similar to Down syndrome, simptom dia. Okay. So gambarannya beginilah. So normal first division. So meiosis 2 dia non-disjunction. Tapi kalau yang ini untuk dapatkan anak yang Down syndrome. Kalau yang ini yang dapatkan anak yang monosomy 21. Monosomy 21. Okay. So ni adalah, ni tak belajar detail, just
untuk pengetahuan Edwards syndrome dengan Patau syndrome. Okay. So untuk aneuploidy of sex kromosom pula. Okay, tadi autosom kromosom kan. So ini sex kromosom. Ada dua penyakit juga kan. Klinefelter dengan Turner. Okay, so ni sama je maksud dia tu. Tapi extra or less kromosom pada sex kromosom. Okay. So dia berlaku pada oogenesis ataupun spermatogenesis. Boleh dua-dua. Boleh sama ada dua-dua lah. Okay. Kalau yang autosom punya tadi tu, awak jangan spesifikkan, okay, ini hanya berlaku kat oogenesis. Tak. Okay. So yang ini, untuk kes ini sahaja, seks kromosom sahaja berlaku kat oogenesis dan juga spermatogenesis. Okay. Okay. So dia gender specific. Okay. Either male or female. So ni penyakit-penyakitnya. Tapi yang kita belajar hanya dua ni sahajalah. Okay. Ini pengetahuan. Triple X dengan Jacob syndrome. Okay. So untuk non-junction pada seks kromosom during oogenesis. So kalau awak nak lukis, ingat, lukiskan XX ini. Okay. So itu melambangkan awak tengah buat pada set yang seks kromosom. Kalau contoh macam tadi kan, yang ini, awak kena labelkan ni sepatutnya lah set yang ke-21. Sebab ini adalah kromosom set yang ke-21. Kalau yang ini kromosom set yang ke-23. 23 tu last sekali. Ni. 23. Okay. So XX. Okay. Lepas tu dia non-disjunction pada meiosis 1 menyebabkan dua-dua akan ke satu bulatan ini. Okay. So akan menyebabkan dua-dua kromosom to move to one pole. Okay, one pole. So and then the meiosis 2 is normal. So akan dapatlah kromosom yang begini, abnormal yang ada XX. Yang ini abnormal juga yang tiada kromosom dekat set 23. Okay. But other 22 chromosomes are present. Ingat tahu ni, kosong tu bukan bermakna dalam individu tu memang tak ada kromosom dah. Okay. Okay, so non-junction of sex chromosome during oogenesis yang meiosis 2 pula. Okay, so kita tengok pada meiosis 1 tadi, ingat yang ini ada XX, yang ini ada O. Okay, so untuk yang meiosis 2 pula, macam mana? So yang ini normal. Ada dapat anak yang normal. Tapi kalau ada juga yang sebelah tu, kemungkinan XX dan juga O. Ada pelbagai lah sikit. Sebab tu yang awal-awal tadi saya cakap, mutation ni boleh mewujudkan kepelbagaian genetik. Okay. So ada 3 jenis. Dan bila 3 jenis tu tadi, dia akan di-fertilize oleh normal ovum. Tengok macam mana dapat, abnormal tengok macam mana dapat. Okay. So kita go yang ini. Gambar yang ini merujuk kepada abnormal ovum yang ada extra X kromosom tu, yang ini. Fertilize dengan yang warna hijau ini. Okay, normal lah, normal. Sepatutnya satu sperm tu akan bawa satu je gamit tu lah, seks kromosom tu. Okay, so akan dapat abnormal zygote. XXX. Okay, kalau yang datang spermnya adalah yang membawa Y kromosom, akan dapat XXY. So XXY, ingat balik tak? XXY tu kat mana? Dia adalah sejenis penyakit ini, Klinefelter. Okay. Okay, so next pula, kalau abnormal ovumnya adalah O, so fertilize dengan normal ovum akan dapat XO. Okay. Kalau yang membawa Y kromosom pula akan dapat YO. YO ni dia akan mati je lah. Dia tak develop. Okay. Non-junction of sex chromosome during spermatogenesis pula. Tadi yang oogenesis. So ni spermatogenesis. Okay. So apa yang berlaku kalau non-disjunction pada meiosis 1, as you can see, dua-dua akan ke satu arah, satu pole. Okay, yang ini normal, meiosis 2 dia normal. Akan dapat 2 abnormal sperm. Okay, and lagi satu 2 tu abnormal juga, tapi tak ada seks kromosomnya. Hilang pula. Okay, so yang ini pula bila berlakunya non-disjunction pada meiosis 2. Okay, kalau meiosis 1 dia normal. Right. So meiosis 2 dia apa jenis anak? Akan dapat anak yang gamit having 2 sex chromosome XX, 2 Y chromosome YY, and kromosom yang tiada dia punya sex chromosomnya. So takkan dapat anak yang normal lah. Yang ini pun tak ada anak yang normal. Kalau yang ini pun tak ada anak yang normal. Okay. So bila di atas di-fertilizekan dengan ovum, okay, yang membawa X kromosom. So apa yang berlaku akan dapat XXY.
Yang ini pula bila O yang difertiliskan dengan normal ovum akan dapat XO. Turner. Yang tadi Klinefelter. Okay. Yang ini pula XX abnormalnya. Okay. Difertiliskan dengan normal ovum yang membawa X kromosom akan dapat anak yang jenis XXX. Triple X. Okay. Dan ini pula bila gamit tu adalah terdiri daripada YY. So bila difertiliskan dengan normal ovum akan dapat XYY. Okay. Right. So itulah situasi kalau soalan tu tanyakan how to get an individual with the Turner syndrome. Turner syndrome in spermatogenesis. So awak kena lukis yang inilah. Spermatogenesis, Turner syndrome. Yang O ni. So non-lineation tu kena betul lah pada meiosis 1. Macam tu. Okay. Alright. So settle pasal aneuploidy. We go to polyploidy lah. So sekejap saja ni. Sekejap lagi kita akan tengok sikit lah soalan. So polyploidy tu apa? Adalah condition the cell of organism having more than 2 sets of chromosome. Okay. Increase involve the whole set. Nampak tadi highlight kan ni. Whole set. Okay. Kalau yang aneuploidy tambah 1, tambah 2, tolak 2 macam tu je lah. Kalau yang polyploidy ni the whole set. Daripada 2N dia akan jadi 3N, 4N dan seterusnya. Okay. So polyploidy ni boleh disebabkan oleh colchicine iaitu satu mutagen yang menyebabkan spindle fiber tak terbentuk. Okay. So chromosome cannot separate and move to opposite pole. So ada spindle fiber nak menariknya tu tak bolehlah nak bergerak. So colchicine tak apa. Okay. So inilah dia contoh yang tadi saya cakap tadi tu. Polyploidy tu dia adalah penggandaan terhadap semua set kromosom itu. Okay, daripada 3N jadi 4N, masuklah jadi 5N. Dan seterusnya. Okay, so if fertilization occur between 2N gametes dengan normal gamete. Normal gamete kan sepatutnya N sahaja. Tapi bila berlakunya polyploidy ni, contohlah dia jadi 2N, so akan dapat anak yang 3N. Okay. Okay. So dia menggandakan the amount of ni tau. DNA tu. Okay. So polyploidy. Common in plants. So polyploidy ni dia akan selalu berlaku pada dalam plants lah. Okay. Pada plant. Sebab ada kebaikannya kalau kita menjalankan polyploidy ni pada plant. Kalau human dia tak akan boleh berlaku. Tak akan boleh berjaya pun dia punya penghasilan anak tu. Dia akan gugur ke, memang tak boleh fertilize ke macam tu lah. Okay. So have better quality. Nampak ni? Tu saya kata tadi. Polyploidy ni ada kebaikan bila dia berlaku dekat plant. It can be useful when it occurs in plants. So that it can have ataupun produce better qualities. More yield. More resistant to disease, the plants. Okay. And rare in animals because it interferes with the sex determination mechanism. Maksudnya dia akan ganggulah dia punya sex determination of the mechanism. Determination mechanism. Okay. So memang tak boleh nak terbentuk pun dia punya zygote tu. So general effect of polyploidy is cell size increase and seed and fruit of polyploidy tend to be larger. So many polyploid species are sterile. Okay. Tapi walaupun sterile, ada cara kita nak memperbanyak-banyakkan yang sterile itu. Okay. Right, so polyploidy yang kita dah tengok general lah. So polyploidy ni ada dua jenis, autopolyploidy dengan allopolyploidy. Kalau auto is from the same species. Kalau allo pula is from different species. Okay. Allopolyploidy much more common in nature. Alright, so autopolyploidy pula saya dah kata tadi from the same species. Okay, so dia akan hasilkan unreduced. Nampak ni? When fertilization occur between unreduced gametes yang 2N and normal gamete, okay, N akan dapat zygote yang 3N. Okay, unreduced gamete tu apa maksudnya? So unreduced tu maksudnya yang kalau normal 2N akan jadi N lah. Kalau meiosis kan. So 2N akan jadi haploid. Diploid akan jadi haploid. Okay. Tapi kalau unreduced, 2N akan kekal tetap jadi 2N juga. So itu maksud unreduced. Okay.
Dia tak berlakunya anaphase. Okay. So tripozygote develop into offsprings. Offspring akan jadi fertile. Okay. Akan dapat 4N, 6N dan seterusnya. So kita tengok gambar ni. Kalau yang ini 2N jadi N. So ini normal lah. Ini 2N jadi 2N juga. Non-disjunction berlaku. So inilah dia unreduced punya gamete. Unreduced. So bila dua ini fertilize akan dapatlah yang 3N. Okay. Kalau yang ini pula, dua-dua ini non-disjunction berlaku. Apa maksud non-disjunction berlaku? Sinilah akan dikenakan dengan mutagens. Ini pun sama, akan dikenakan dengan mutagens. Untuk non-disjunction berlaku. Supaya non-disjunction berlaku. So dua-dua akan jadi 2N, 2N. When fertilized akan jadi 4N. Okay. Dia mengganda lah kromosom dia tu. Okay, so allopolyploidy pula more than 2 sets of chromosome from different species. So bila different species, dia akan selalunya akan jadi hybrid yang sterile. Ni hybrid yang sterile. Okay. But in plants, sterile hybrid can reproduce asexually. Nampak ni Dah cakap dah tadi kan saya kata, walaupun dia sterile, dia boleh diperbanyak-banyakkan, dibanyak-banyakkan. Kamu jangan ingat benda yang ataupun plant yang sterile, dia tak boleh keluarkan gamit, so tak boleh nak hasilkan anak. Macam tu. Tak. Yang sterile tu boleh dibanyak-banyakkan lah. Okay. By vegetative propagation ataupun by asexual reproduction saja pun dah okay. So as you can see, allopolyploidy of species A and species B. So bila dia normal meiosis akan jadi haploid. So bila haploid tu dia akan jadi N plus N lah kat sini kan sebenarnya. Okay. And bilangan kromosom lah kalau ada. Okay. Nampak ni. Hybrid is sterile because set A is not homologous to set B. So dia tak ada kromosom yang sama size. Okay. Alright, so tengok gambaran yang seterusnya. Macam ni lah. So Triticum monococcum dengan Triticum series C. So dia akan reduce jadi N. Ini 2N reduce jadi N. Okay, bila digabung jadi N plus N equals to 14. So dia nak menjadikan dia fertile supaya dia boleh keluarkan gamete. So what do you have to do? You have to undergo chromosome doubling. So chromosome doubling ni sebenarnya dia dikenakan dengan mutagen juga sebenarnya. Mutagens. Okay. So yang contoh terdekat mutagens tu adalah colchicine lah. Colchicine. Betulkan kalau saya salah eja. Okay, so bila dah dikenakan dengan mutagen, so benda tu akan non-disjunction. So akan terbentuklah spesies baru yang fertile. Okay, sebab kenapa? Sebab dia dah boleh, yang fertile ni dah ada homologous kromosom. Homologous kromosom. So bila ada homologous kromosom, bolehlah undergo synapsis. Dan bila boleh undergo synapsis, bolehlah hasilkan gamete. Okay. So nak menghasilkan anak-anaknya, cucu cicitnya, kita kena undergo chromosome doubling. Yang inilah. Kalau nak setakat AB saja sterile ini, tapi nak membanyak-banyakkan AB ini, AB semua, kita undergo asexual reproduction. Okay. So itu adalah penerangan untuk chapter 7 settle. So saya nak masuk untuk tunjuk sikit lah. Tunjuk sikit untuk soalan. Soalan chapter 7 ini. Ini ke? Ini. Okay. Ni So ada je banyak je soalan you boleh tanya you punya pensyarah. Ada je soalan-soalannya. Ini tambahan soalan lah Okay. So cuba tengok sekejap sambil-sambil awak ni jap. Tengok jap. Okay. So kat sini kita nampak karyotype. Karyotype tu tahu kan, dah habis SEM dah ni, takkan tak tahu lagi. So untuk karyotype, okay. So karyotype tu maksudnya satu set of the chromosome tu yang menunjukkan jantina, kita boleh nampak jantina apa, set yang ke-23 ni kan. So the whole set daripada set 1 sampai set ke-23.
So tu adalah karyotype. Okay. So name the abnormality in figure above. So kalau awak nampak kat sini, apa abnormality-nya? Sama je semua, semuanya dua. Semuanya berpasangan. Ada jantinanya. Jadinya apa yang dia punya abnormality dia? Kalau perasan nombor 5 ni, sekejap saya try zoom. Mana? So dia macam ada terpatah, macam partial monosomy. Okay, so ini adalah Cry-do-cat. Cry-do-sha tu. Okay. So describe how the abnormality in 5A1 occurs. Jadinya dia adalah antara kromosom between kromosom berapa tadi? Kromosom between pula. 5. Kromosom 5 lah. Loss of a small segment. Small segment or small part. Tahu, okay? Small part of chromosome 5. Okay. Dan dia dipanggil sebagai partial monosomy. Okay. So, itu adalah dia punya jawapan yang untuk yang tadi tu, nombor 2. Nombor 3, translocation is one type of chromosomal aberration. Briefly explain translocation. Briefly explain that disease known as chronic CML tu lah. Okay. So yang ini yang translocation yang berpindah tu kan. Okay. So awak cakap dia involve chromosome 9 and chromosome 22. Okay. A segment of chromosome 9 breaks off and switch to rejoin with chromosome 22. Okay, maksudnya dia dah switch lah. Dia switch dia punya segment tu, dia akan rejoin. Okay, so ini baru satu. Yang point yang seterusnya awak cerita pula yang a segment of chromosome at chromosome 22 breaks off and switch to rejoin with chromosome 9. Terbalikkan je lah ayat tu. Dia ada 3 point kat situ. Okay, so buat je. Right, so itu contoh soalan. Next lagi, sikit lagi. Explain briefly how nodulation during spermatogenesis can produce individual with Klinefelter syndrome. So ada berapa point kat situ? 3 markah. So point pertama adalah non-disjunction of chromosome at metaphase 2. Okay. So maksudnya chromosome fail to separate at metaphase 2. Okay. Lepas tu produce abnormal chromosome. Yeah, produce abnormal chromosome XY. Okay. Okay, boleh, betul. Lepas itu, dia akan when fertilized. So, kena cerita sampai dia fertilize tau. When fertilized with normal ovum. So, apa yang akan terhasil? Produce abnormal zygote XXY. Macam tu. So, di sini ada 4 point lebih kurang. So, boleh ambil maksimum lah 3 markah. Okay. So, next. Ni pasal polyploidy itu. So, kita tengok keluarkan informasi dia. Kalau awak dalam exam, awak salin lah atas ni Squalidus. Macam tu. So, yang ni kahwin dengan S vulgaris. Tulisan dia, ya Allah. Okay, vulgaris. 2n equals to 40. Okay. So, bila kita keluarkan gamitnya, yang ni meiosis 1, 10. Ini n sama dengan 20. So, bila kita fertilizekannya n plus n equals to 30.
So akan dapat yang ini adalah hybrid Y yang sterile. Macam tu. Okay, so tapi dia nak sampai awak tunjukkan fertile Z. So yang ini awak kena undergo kan kromosom doubling. So akan ada 2n equals to 60 yang hybrid Z which are fertile. So jawapan dia sampai ke akhir ni lah. Okay, so sampai ke perkataan fertile itu. Right, so di situ ada 3 markah kat situ. Sebenarnya lebih tau, boleh masuk lebih dah. Tapi peruntukan untuk tu 3. Tak apalah, ikut je lah. Point kita lebih tak apa. Okay, set 2. Okay, so set 2, classify chromosomal mutation in figure 3A. Okay, so figure 3A, what type of chromosomal mutation is it? So chromosomal aberration. So X apa dia? X adalah duplication. Sebab kita nampak BB ada 2. Duplication lah, duplicate lah. Yang Y pula adalah inversion. Kenapa kita nampak? Sebab dia A, E, D, C, B. Terbalik pula. Patutnya A, B, C, D, E. So ni inversion. Kalau dia tanya yang Z tu adalah apa? Deletion. Chromosomal deletion, chromosomal duplication, chromosomal inversion. Okay. Alright, so lepas pada itu, state an example of disorder after Z mutation and 2 symptom of it. Okay, so apa Z mutation? Z adalah apa tadi? Deletion. Oh, deletion mestilah cry, do, cat. So 2 symptom tu memang kena hafal lah. Contoh macam small eyes, cry like a cat, small facial features, tu kena ingat. Okay. So, tengok contoh seterusnya. Kamu nampak ini patah, dia tukar pula. Ni. Yang ni pula, ini patah, satu je tukar. So, ini yang apa? Translocation. So, ini translocation. So, yang kalau ingat reciprocal dengan non-reciprocal tu. So, explain the type of Y chromosomal aberration given in C1. So, dia adalah non-reciprocal. Okay, translocation. Okay, lepas tu a chromosomal segment transferred from one chromosome to a non-homologous chromosome. Okay. Satu lagi point, it's a one-way transfer. Okay, so how chronic CML ni can lead to disorder? Ingat tak jawapan tadi? Involve chromosome 9 dan juga chromosome 22. So di mana dia akan break, switch and reform. Ataupun rejoin, bukan reform, rejoin. Salah guna penggunaan ni So ini rejoin. Okay. Okay. Lepas itu apa lagi? Mana soalan dia? Okay dah. So ni Ana, ni saya nak tunjuk sikit. Last Set 3, set 4 ni nantilah skip. Ada set 4 tu nanti. Set 4 nanti, ya betul. Okay. So set 1 ni nampak dia tunjuk gambar yang ada loop-loop, ingat tak saya kata tadi. So kalau tengok gambar yang pertama mutation A ni, normal chromosome dia tak buat loop. Kalau yang mutation B ni, normal chromosome dia buat loop. Tu yang kamu kena hafal. Okay. So kalau awak ingat yang A tu adalah duplication. Yang B adalah deletion. Okay. So yang ini similar mutation to A, okay, that cause similar mutation to B. So yang B adalah deletion, mestilah cry do cat. Lepas tu yang ini, draw a magnetic diagram to show Down syndrome is caused by non-disjunction. So kamu kena buat 21. So kromosomnya begini. Dan dia separate kan. So dia separate, ya Allah. Yang ini dia separate. Okay, lepas tu ni normal.
Okay. Yang ini akan ada abnormal. Dua-dua akan di situ. So yang ini bila dia fertilize with a normal gamete, jangan buat kamu buat ni female ke male ke sperm ke, tak payah. Ni cakap je normal gamete. Normal gamete. So yang ini akan dapat satu zygote yang ada 3. Zygote extra 21. Extra chromosome. Chromosome 21. Yang ini N plus 1. Ni N minus 1. Ni N, ni N. Yang datang ni N. Macam tu. So ini akan dapat 2N plus 1. So lukisan dia macam ni lah. Okay, so yang ni tak ada. So next question tu nantilah. Okay, so saya rasa okay dah boleh nampak lah kot pattern-pattern dia dan hopefully fahamlah apa yang saya dah terangkan. So apa-apa nak tanya boleh tanya kemudian during your study.